عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita muka surat 16 bawah sekali. Alamat yang ke-7. Yang tu. Dia alhamdulillah malam ni orang daripada Selangor pun mai. Terima kasih Abang Aswad kita. Mana ayah anda? Orang Selangor pun mai. Jadi kita sambung kitab kita ni, alamat yang ke-7. Okey. Tanda alamat kiamat yang telah berlaku. Kita tengok yang ke-7. Alamat yang ke-7, jatuh Amirul Mukminin Sayyidina Hasan bin Ali daripada jadi raja. Tuan-tuan kena ingat, Sayyidina Hasan ialah abang kepada Sayyidina Husin. Sayyidina Husin terbunuh, maka sebelah Sayyidina Ali melantik akan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dia kata menjadi raja, bukan khalifah. Sebab dalam satu hadis Nabi, kalau tuan tengok dalam karangan Fathiyyakan, dia cerita kata mula-mula pemerintahan Nabi SAW, kemudian pemerintahan sahabat, lepas sahabat dia kata memulukiyah, yakni mewarisi anak ke anak ke anak. Lepas tu dia akan terus kepada Jabariyah, kerajaan diktatoriyah ataupun demokrasi. Sekarang kita lepas demokrasi ni tuan-tuan, dia akan habis. Lepas tu dia akan digantikan dengan kerajaan Islam seperti mana kerajaan Nabi SAW. Kita jaminlah tuan-tuan bahawa satu hari nanti Islam akan naik, insya-Allah tuan-tuan. Dan Sayyidina Husin bin Ali daripada jadi raja kerana berpindah raja itu kepada Muawiyah. Sayyidina Ali tuan-tuan, tempat dia di mana? Di Kufah. Sayyidina Muawiyah dia lantik kota dia ataupun tempat tanah pemerintahannya di Damsyik, di Syria. Sebab tu siapa yang pernah pergi Syria tuan-tuan akan tengoklah dia punya kota dia cantik tuan-tuan. Dan sekarang ni dah hancur habis. Banyak ditembak oleh kerajaan Bashar al-Assad. Dan Muawiyah di mana? Di Damsyik. Muawiyah bin Abi Sufyan ditukar. Okey. Sebab apa? Sebab Muawiyah menang dalam peperangan Siffin yang saya sebut baru ni kan. Peperangan Siffin. Diriwayatkan. Sebab tu tuan-tuan di sini tak ada titik. Kena pandai titik sendiri lah. Kalau tuan-tuan baca sambung, dia jadi tak tahu, tak faham. Kan? Itu kepada Muawiyah diriwayatkan, dia pening. Jadi kepada Muawiyah titik. Bubuh titik sendiri. Diriwayatkan. Ni masuk hadis. Daripada Sufyan berkata ia, telah datang oleh aku akan Husin bin Ali. Kemudian daripada kembalinya kepada Madinah, maksud dia dia balik ke kota Madinah. Sayyidina Husin ni balik ke kota Madinah. Maka berkata oleh aku baginya, kata siapa ni? Sufyan ni. Kepada aku baginya, bagi siapa? Bagi Sayyidina Hasan, bukan Husin, Hasan. Wahai orang yang membinasakan akan muslimin. Sudah dia kata dekat Sayyidina Hasan ni, hai orang yang membinasakan orang Islam. Patutlah kita kata macam tu. Sedangkan Sayyidina Hasan ialah cucu Nabi SAW. Cucu Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan hina orang. Tambah-tambah orang yang alim. Sebab orang alim ni doa dia mustajab. Pernah satu cerita tuan-tuan, ni bukan hadis Nabi. Ni cerita. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, panggil seorang alim mai baca doa. Dia baca doa selamat orang panggil. Jadi orang alim ni dia sibuk, dia baca doa pendek. Jadi tuan rumah tu angkat tangan pun macam tak nak angkat.
Lepas apa nama amin, doa tu pendek sangat, dia tak sapu muka tuan rumah ni, dia marah. Dia buat macam mana? Dia letak dinding. Dia sapu di dinding. Ni bukan hadis Nabi, ni cerita. Bila sapu dinding, kan, jadi dah habis apa jamu makan, balik lah. Dia tak puas hati sebab orang alim ni baca pendek sangat doa. Dia bangun tuan-tuan ketika waktu malam, tiba-tiba tempat yang dia sapu tu bercahaya. Sebab apa? Mungkin doa tu doa mustajab. Sebab tu orang alim ni kita jangan hina dia. Jangan kita cerca dia. Mungkin dia tuan-tuan hablum minallah tu dekat. Kita kan sembahyang pun tidak, kadang-kadang lalai kadang. Saya pernah tuan-tuan satu pagi subuh. Pagi subuh masa tu dekat Pulau Melaka. Ditanya kawan-kawan, Pulau Melaka ni nak pergi rumah Tok Guru, pagi dia ada tak? Dia kata ni pagi Jumaat ada. Dia kata masa tu duduk mengaji, yang nak pergi, saya pun pergi. Pergi masa tu Tok Guru sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia baca tak sedap. Baca tak apa sedap, kan, baca. Tapi kita sembahyang di belakang tu rasa puas. Berasa sedap tuan-tuan. Nak cerita tak erti lah. Dia baca tu relax je. Baca biasa ya, macam Ustaz Khalid baca tadi. Dia kau relax macam tu ya. Kan? Baca taklah sedap tapi rasa puas. Dia sujud itu lama. Ketika dia rokok tu kan, Allahu Akbar, dia sebut satu, Subhanallah a'la wa bihamdi. Dia sebut satu-satu tu macam dia bercakap dengan Tuhan. Kemudian dia angkat Sami Allahu liman hamidah. Dia sebut satu doa. Apa dia? Tuan ingat tak doa tu? Kan? Ada satu doa yang Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah, kan? Tiba-tiba ada seorang sahabat tambah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Tiba-tiba tuan-tuan, malaikat ni pakat berebut nak catat pahala sahabat ni. Jibril beritahu, malaikat berebut ni. Sebab apa? Ni sahabat ni tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Malaikat berebut nak sebut. Maka habis sembahyang sahabat tanya, siapakah di kalangan sahabat aku dia doa ni sedangkan aku tak doa? Sahabat ni muka pucat sebab dia telah membuat satu bid'ah. Kan? Lalu sahabat kata, saya ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kamu tahu atau tidak, ketika kamu sebut itu, malaikat berebut untuk mencatat pahala kamu. Sebab tu kita bila sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tambah apa? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Tuan-tuan, malaikat akan doa untuk kita. Ni saya dengar ni Tok Guru sebut ni satu-satu. Dia rokok ada doa dia, i'tidal ada doa dia. Dia sujud tu sedap sujud. Ini orang alim. Dia sujud tu sedap. Kita semayang ni rasa sedap. Kadang-kadang kita pernah semayang kan, orang sujud kita rasa lama. Awak lama ni kan. Tapi dia kita rasa sedap. Sedap lah. Nak cerita tak erti kan. Lepas tu habis bagi salam, rasa awak lah cepat sangat. Rupanya tuan-tuan semayang tu bukan cepat lambat, tapi rasa sedap. Tu orang alim. Sebab tu tuan-tuan, diceritakan sini kan, ada seorang sahabat Nabi dia cercakan Saidina Hasan. Dia kata hanglah yang membinasakan orang Islam. Sebab apa? Berlaku pertempuran. Sebab itu Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang cukup hebat, dia ceramah, dia kata kalau boleh aku nak mati di tempat aku ceramah. Ketika dia bagi kuliah tuan-tuan, apa yang dia sebut sebagai doa. Orang alim ni doa dia mustajab. Dia kata kalau boleh aku nak mati tempat aku ceramah. Ketika dia duduk bagi kuliah tu, ada seorang hamba Allah tuan-tuan, masa dia mai, sebelum dia mai tu, dia pasang bom. Bubuh di bawah ni. Tuan-tuan cek tak saya ni? Buatlah ada bom apa kan. Dia pasang bom. Saya tengok dalam YouTube kan, tengah duduk bagi kuliah ni, tiba-tiba meletup. Meletup tuan-tuan, cuma terkoyak aja ni. Ni, songkok dia dah jatuh, sampat lagi tu, prepare, letak balik. Kemudian meninggal. Dia mati seperti mana doanya mati di atas tempat kuliahnya. Sebab tu orang alim doa mustajab. Sebab tu kita jangan hina dia, tuan-tuan. Dan kalau boleh kita raikan dia. Sebab apa? Sebab tu kalau kenduri apa kita panggil siapa? Panggil orang alim ni tak? Main-main doa tahnik kita panggil siapa? Hak yang lagu ayam ah. Sabung ayam main panggil. Anak keluar-keluar panggil orang alim, tahnik mulut dia.
Kita buat benda yang baik. Sebab tu di sini walaupun dia hina Sayyidina Hasan, tapi ada riwayat kata tak betul, kan? Maka setengah daripada dalil yang menunjukkan atas jatuh kerajaan Hasan itu, iaitulah barang yang berkata oleh Sayyidina Ali. Sebab benda ni telah disebut, telah mendengarlah, baca pelan-pelan kan, baca deras, baca pelan-pelan no? Baca cepat, baca mendengarlah oleh aku tu siapa? Sayyidina Ali, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, titik tu. Apa sabda Nabi SAW yang diceritakan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan anaknya? Telah hilang oleh segala hari. Dia kata hari ni tak berguna dah. Dan segala siang pun tak berguna. Hingga bersempurnalah. Maksud dia sempurna. Sin tu, sempurnalah. Mereka tulis bahasa lama. Maksud dia sempurna ni cukup, tetap nah, dengan lebih kurang macam itulah. Oleh kerajaan umat aku, dia kata. Maksud dia sempurnalah kerajaan aku ni di atas seorang laki-laki. Apabila naik lelaki ni, sempurnalah, dia kata, kerajaan aku. Kerajaan siapa? Kerajaan yang disebut mula-mula Nabi SAW. Lepas tu kerajaan Khalifah Islamiah. Dia tak habislah, dia tak kerajaan aku ni. Maksud dia Sayyidina Ali disebut melalui riwayat Nabi. Dia kata lepas ni khalifah tak ada dah. Maksud dia lepas Sayyidina Ali tamat, sempurnalah. Apabila naik lelaki tu siapa? Dia sebut yang luas tepi duburnya. Tepi tu, tuan-tuan jangan silap baca. Tapaya tu tepi, dari bawah tu dubur. Tepi duburnya, maksud dia pungkok dia luas. Bukan pungkok dia luas. Tuan-tuan tengok huraian selepas dia tu. Maksud dia apa? Luas lubang tempat keluar tahinya. Maksud dia berak tu, tahi besar. Maksud dia apa? Makan besar, berak besar. Faham tak? Kemahuan dia besar. Bila kita makan sikit, berak besar. Tak ada. Makan asam, keluar cirit. Betul tak? Makan nasi banyak, berak besar kan? Kadang-kadang buasai pun macam tu, dia kata akan berak besar. Maksud dia makan besar, kemahuan besar. Kemahuan nak mentadbir seluruh dunia Islam masa tu. Siapa? Muawiyah. Ni Sayyidina Ali kata ni. Dia kata dia ni seperti mana lubang dubur yang besar. Maksud dia tempat keluar tahiknya. Ta alif haya tu tahi. Tahi. Kita disebut tahi. Tahi. Lagi yang besar halqum, tempat keluar makanan. Maksud dia bila berak besar, maka masuk pun besar. Sebab tu kita ingat, benda yang kita buat, kalau nak yang penting berkat, bukan banyak, berkat. Bila berkat tuan-tuan, dia cukup. Berkat ni dia cukup, kan? Gaji 1,500 cukup. Tak ada utang. Gaji 1,500 naik kapcai lah. Kira okey lah, kan? Boleh mai kuliah. Siapa mai kuliah naik kapcai? Tak ada. Semua Mercedes semua kan? Kira okey lah, kan? Naik kapcai mai kuliah kira okey lah. Betul tak? Maksud dia walaupun 1,500 tapi kita ada kapcai boleh mai kuliah, alhamdulillah. Ada orang 1,500 ada bini dia pun tenang aja. Sebab tu saya sebut dah, kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita bukan cantik yang kita pilih. Kalau cantik dia subjektif, betul tak? Bagi saya cantik macam mana? Saya nak cantik seorang perempuan yang 5 kaki 4 inci. Saya nampak cantik. Itu saya. Kemudian perempuan tu mesti putih. Kemudian hidung mancung sikit macam mamak. Itu pilihan saya. Pilihan Alung lain. Dia bilang lagi kecil, lepas tu kurus. Bagi saya, aku tak mau cicak kubing. Sebab cantik ni subjektif. Sebab tu tuan-tuan jangan kata, Ustaz saya kenal seorang perempuan, Ustaz tengok cantik tak? Jangan tanya. Yang paling tanya apa? Ustaz saya jumpa seorang perempuan, Ustaz saya berkenan kat dia. Ustaz agama dia bagus. Yang tu kita nak. Kalau cantik, saya pilihan saya lain. Kalau Aswad, dia lebih kurang macam aku lah. Dia putih-putih sikit kan, rendah-rendah. Itu pilihan. Bagi kita beza. Mai tanya, Ustaz ni ada seorang perempuan dia agama bagus. Macam Ustaz Azhar kan, orang tanya, Ustaz ada seorang perempuan Ustaz, dia berkenan kat saya. Bukan seorang, dua. Seorang Ustaz ada agama tapi tak lawa.
Seorang lagi tak ada agama tapi lawa. Yang mana nak pilih? Ustaz Azhar jawab, pilih yang ada agama walaupun tak lawa. Tu hak lawa bagi ke aku, dia kata. Itu jawapan paling kurang ajar di dunia. Hak lawa bagi kat dia. Sebab lawa siapa nak didik? Ustaz dah didik. No? Sebab tu tuan-tuan, sebab tu benda ni subjektif. Subjektif. Cantik subjektif. Ada orang cantik dia hitam, ada orang cantik dia putih, ada orang cantik dia kelabu-kelabu asap. Jadi jangan cari, tuan-tuan tanya ustaz, saya ada seorang perempuan yang cantik. Ustaz cantik tak? Tak sama. Sebab tu carilah, ustaz saya ada seorang perempuan bagus agama dia. Dia pakai tudung elok dan alhamdulillah ustaz, dia keturunan bagus. Itu kita nak. Yang penting apa? Pilihlah perempuan ni apa? Tanki'ul mar'ata li arba'ah. Pilihlah perempuan tu dengan 4 perkara. Sebab apa saya sebut yang ni? Sebab ni anak muda ramai. Nak tekan sangat. Pertama apa? Li jamiliha. Cari yang cantik. Sebab cantik ni tuan-tuan, pada diri kita. Kita tengok cantik tenang kita. Cari yang cantik lah. Jangan cari hak mulut menteruk kan. Ustaz, abang lama tak jumpa abang. Dia tak tenang tuan-tuan. Orang duk kutuk apa bini hang cakap menteruk. Pilih yang agak cantik. Cantik. Sebab cari yang cantik. Bila kita balik tu bini dia cantik. Assalamualaikum bang. Senyum pun manis tak? Tenang kita. Cari yang cantik. Kemudian apa? Inasabiha. Cari yang keturunan bagus. Cari anak-anak tok guru. InsyaAllah tuan-tuan, kalau dia tak elok pun, mungkin anak kita esok elok. Cari keturunan yang elok. Ni wahai anak muda, cari yang elok. Keturunan apa tok guru lah. Jangan kata ustaz dia pun anak tok guru tapi teruk. Tak apa, insyaAllah tuan-tuan, satu hari dia baik. Sebab keturunan ni nasab. Kan? Cari, mungkin anak kita esok bagus. Mana nak tahu kan? Ataupun yang ketiga apa? Lima liha, cari orang yang kaya. Yang ada duit ni jangan susah sangat. Sampai susah sangat tuan-tuan, semua sampai tak ada apa. Teruk kita, dia tak tenang kita, tak tenteram. Carilah yang ada duit sikit. Yang umpamanya kerja kani ke, jadi ya. Boleh no. Kalau tak kerja kani pun kira yang boleh survive. Maksud dia ada lah juga, bukan susah sangat. Pergi tengok orang pijak tu, atap tu duduk bergerak. Kan? Atap bergerak. Tengok di bawah tu duduk nampak tu. Alhamdulillah, tinted. Bawah boleh nampak ayam tu. Lubang semua tu kan. Agak-agak patut lah kan. Kemudian apa? Pilihlah yang keempat, lidiniha. Yang ni lah yang paling hebat kalau kita boleh pilih. Cari agama. Sebab bila ada agama, telefon saya kan. Nasib lagu nasyid. Kalau lagu Siti Nurhaliza mampu aku. Mana tu? Telefon ni pun. Mana telefon? Tutup jap. Okey. Tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu dia kata, bila makan besar, keluar besar. Kemahuan kita besar. Dia akan dapat benda yang besar akan keluar. Itu disebut tadi. Kemudian dia kata apa lagi? Di sini. Bahawa kerana bahawasanya tatkala makan ia, maka tiada kenyang ia. Bila makan tak kenyang. Sebab nak lagi. Itulah yang disebut sebagai Sayyidina Ali kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Ya. Tutup tak. Kacau. Kak nunyanga tu kenyang. Bukan kencing. Kak nunyanga tu tiada kenyang ya, maksud dia nak makan lagi. Tu maksud dia kemahuan yang besar. Iaitulah Sayyidina Muawiyah. Ni Sayyidina Ali sebut kepada Sayyidina Muawiyah. Boleh tak kita cerca dia? Tak boleh. Dia juga di antara sahabat Nabi yang banyak merawi hadis, Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Muawiyah pernah, tuan-tuan saya sebut, dia pernah meletakkan pipi di atas pasir ketika Sayyidina Umar Al-Khattab melawat. Menangis dia. Tuan-tuan. Dan Sayyidina Muawiyah ni dia antara sahabat Nabi yang cukup zuhud. Walaupun ni sama-sama sahabat, tuan-tuan. Kita tambah kita tak ada apa, tuan-tuan. Jadi kita hormatilah. Sayyidina Muawiyah, alamatnya. Ni kita sambung. Itu habislah. Itu. Alamat yang ke-8.
Saya tengok tadi cerita tentang Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Okey. Alamat yang ke-8 apa? Jatuh peperangan Hirah. Hirah ni apa? Nama tempat di luar di Madinah. Ada satu tempat di Madinah berlaku peperangan ini. Diriwayat daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Akan hadis marfu'. Hadis yang direct sampai kat Nabi SAW. Bersabda Nabi SAW, sentiasalah pekerjaan umatku berdiri dengan keadilan. Kata, umat aku ni kena pegang benda yang betul-betul. Biar seimbang, adil. Hingga adalah awal-awal mereka yang menyumbing. Menyumbing ni maksud dia lari daripada benda yang sebenar. Pisau elok. Tiba-tiba bila kita takik, dia sumbing. Maksud dia tak selari dah. Itu menyumbing. Ini bahasa lama ni. Menyumbing. Dan yang merosakkan dia. Ada satu ketika nanti dia kata, umat ni dipimpin oleh pemimpin yang menyumbing. Pisau tu patut dia potong elok. Bila tajam potong. Tapi bila dia menyumbing macam mana? Betul tak menyumbing? Sumbing. Dia bergigih. Bila bergigih tuan-tuan, potong pun susah. Macam itulah juga pemimpin. Kalau tak adil, dia merosakkan dia. Ialah seorang laki-laki daripada bangsa Bani Umayyah. Bukan Nabi Bani kaum Umayyah. Ingat selepas daripada kerajaan khilafah yang keempat, yang empat ni, naik kerajaan Muawiyah tu namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah. Lepas tu jatuh kerajaan Bani Umayyah, naik kerajaan Bani Abbasiyah. Ini Bani Umayyah, kerajaan Muawiyah lah. Dikatakan baginya Yazid bin Muawiyah. Ni, siapa yang disebut ni? Yang laki ni merosak, menyumbing, tak ikut akan keadilan yang disebut oleh Nabi SAW. Dia kata dekat Yazid, iaitu anak kepada Muawiyah. Sebab Muawiyah tuan-tuan bila dia nak mati, sebelum dia nak mati, dia lantik Yazid. Maka inilah kerajaan Mulukiyah. Muluk ni ganti. Raja berganti. Maksudnya lepas bapa ganti anak. Lepas anak Yazid ganti pula. Ganti. Sampailah habis. Tuan-tuan, ini kerajaan yang tidak adil. Siapa pemimpin dia? Bukan dia marah ke Muawiyah, tapi dia marah kepada Yazid bin Muawiyah. Dan diriwayatkan daripada Abu Darda, daripada Abi Darda, akan hadis marfu' sama juga, bahwasanya awal-awal mereka yang menukar, min nun waw ka ra, yang menukar dan yang mengubah akan sunnahku itu ialah seorang lelaki-lelaki daripada Bani Umayyah, dikatakan baginya Yazid bin Muawiyah. Sama juga, mereka cerca sungguh tuan-tuan dekat Yazid bin Muawiyah. Sebab apa? Yazid lah membuat banyak peristiwa yang menduka citakan umat Islam. Allah tuan-tuan. Dan di antaranya tuan-tuan, di bawah Yazid ini ada seorang pemimpin. Dia gubernur Mekah masa tu. Tuan-tuan tahu nama dia apa? Namanya Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Pernah dengar tak? Hampa tak pernah dengar? Hampa dengar nama Najib Abdul Razak kan? Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Hajjaj ni gubernur Mekah. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, tapi tak apa ulang. Hajjaj ni tuan-tuan, dia tak pernah tinggal solat sunat. Solat sunat tu tak pernah tinggal. Solat sunat ba'diyah, qabliyah ba'diyah ni. Seorang yang banyak tuan-tuan membantu orang yang susah. Dia bantu. Orang susah dia bantu. Tetapi siapa yang lawan dia bunuh. Yang tu yang zalim. Dia jadi imam. Walaupun dia ni zalim tuan-tuan, siapa yang lawan dia bunuh. Tapi dia jadi imam. Imam semayang dia jadi. Maksud dia hebat kan? Boleh jadi imam tu. Tapi siapa lawan dia bunuh. Di antara yang lawan dia masa tu namanya Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ni bukan tabi' tapi tabi'in. Sa'id ni waliullah. Sa'id bukan Sa'id sini. Sa'id tanah tu waliullah. Sa'id ni waliullah. Saya cerita tapi saya ulang tak apa benda ni. Satu hari Hajjaj duduk macam ni lah, duduk dalam istana dia. Punya zalim tu yang orang marah tu dekat Yazid. Sebab apa? Di antara yang marah sangat kerana Hajjaj ni. Zalim sungguh. Dia duduk dalam istana ni. Dia panggil pengawal dia. Man minkum la yakhfini. Punya dahsyatnya ni ucapan sombong. Tuan-tuan faham tak? Man minkum la yakhfini. Siapa di kalangan kamu yang tak takut dengan aku? Ni ucapan sombong lah. Aku nak buat apa buat. Aku nak naik minyak pun nak.
Jadi kita ni pakat duk sokong ni, kita kena redha. Aku kok geram ni. Bang, masalah redha ni kita kena faham. Kalaulah saya sebut tuan-tuan kita redha, macam mana? Saya pergi jumpa. Okey, abang, nah 500. Bagi 500. Jadi kawan ni kata, terima kasihlah, syukurlah dapat 500. Kita kata apa? Redhalah, dapat juga 500. Saya bagi kat dia, dia syukur. Itu tanda redha. Ini bukan syukur. Kita naik, suruh orang redha bawah kita. Kita untung banyak. Itu bukan syukur. Itu zalim. Maksud dia kita bagi kat mereka, kemudian mereka ni dapat. Maka mereka ni akan syukur. Kita baru kata, redhalah. Kan? Maksud dia apa? Ni, orang ni akan doa. Ya Allah, Alhamdulillah dia bagi kat aku. Ya Allah, bagilah dia murah rezeki. Itu tanda redha. Ini minyak naik, suruh kita redha. Agak-agak betul lah kan. Sebab tu yang ni hajah ni, man minkum la yakhfini. Siapa di kalangan kamu yang tak takut dengan aku? Ini ucapan orang yang sombong. Keluar ke tabur tu. Boleh ramai malam ni. Boleh dapat 3,000 je dia. Boleh insyaAllah. Kita pakai bus orang sikit. Saya pun nak buka. Allah, mana dia ni? Memang kita bus orang sikit. Tu dia belakang. Boleh tuan-tuan, bantu surau ni. Alhamdulillah. Dia kata macam tu, ni sombong ni. Man minkum la yakhfini. Siapa di kalangan kamu yang tak takut dengan aku? Seorang pengawal angkat tangan. Ya Hajjaz. Ada seorang dia kata, "Mawjud hadzal rajul la yakhfi." Dia tak takut dengan kamu. Man, dia kata siapa? Maka pengawal dia kata dalam keadaan menggigil, Sa'id ibn Zubair. Rahtu ila baitus Sa'id akhbiruhu li'annani al-ulukhliya. Al-ulukhliya maksud dia. Alqa maksud nak tumbang. Bagi tahu dekat Sa'id, aku nak jumpa dia. Ngawal ni pi ketuk rumah Sa'id. Sa'id masa tu tuan-tuan tengah duk solat. Sa'id pun habis solat buka pintu. Buka tuan-tuan. Tengok-tengok pengawal Hajjaz. Bila kata pengawal Hajjaz, saya tanya, "Lima dha ya akhi?" Kenapa? Ni pengawal ni kata, Hajjaz nak jumpa. Bila Hajjaz nak jumpa, maksud dia mati. Hajjaz nak jumpa ni, maksud dia mati. Maksud dia hang siap lah, memang mati lah. Sa'id kata apa? Intadhir, tunggu sekejap. Intadhir, sebab ni bahasa Arab ni intadhir sama dengan bahasa Hindustan. Intidhar. Dengar tak? Intidhar. Hampa tengok Hindustan, tapi tak tahu. Intidhar, maksud dia intadhir, tunggu sekejap. Ataupun istanni, intadhir. Bila tunggu sekejap, Sa'id buat apa? Dia masuk, dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk sempurna tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tension, ambil wuduk bang. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan gangguan syaitan. Sebab tu kalau marah, la taghdab, innal ghadab minas syaitan. Tanfi'ul ma'. Tanfi'ul syaitan minal ma'. Memadam, tanfi'un nar minal ma'. Memadamkan api dengan ayat. Ayat tu apa? Ta'khul wuduk, ambil wuduk. Jadi dia ambil wuduk. Dah lepas ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat, dia pakai baju putih masa tu. Dia pakai baju putih, jubah putih semua, dia sembahyang 2 rakaat, dia keluar. Keluar, pengawal tanya, "Pasal apa ambil wuduk? Pasal apa pakai baju putih? Pasal apa sembahyang 2 rakaat?" Dia kata apa? "Hari ini wuduk aku ini wuduk yang terakhir. Ni aku pakai baju putih gini, inilah keingkapan itu. Sembahyang aku ni lah sembahyang yang terakhir untuk menghadap akan Tuhan aku." Orang alim ni macam dia tahu bila dia nak mati. Kita tak tahu tuan. Sebab tu kita tak nampak bahawa kematian ni dekat dengan kita. Sebab tu kita nak buat maksiat. Ni, macam dia tahu tu. Bila kata macam tu, pengawal terus pegang tangan, bawa pergi. Sampai dekat istana Hajjaz, Hajjaz duduk dengan lenggak belagak. Depa buka pintu, Hajjaz tanya, "Man anta?" Man anta ni orang yang paling sombong. Man anta, hang siapa? Dia orang macam tu lah. Hang siapa macam kita? Hang siapa? Rupanya dia tu hebat Gomin. Kita tanya, "Hang siapa?" Macam telefon lah. Assalamualaikum. Kan, macam mana telefon saya? "Assalamualaikum. Ni hang siapa?" Oh, aku geram. Dia telefon Ustaz Abdul Khairi, lepas tu tanya pula hang siapa. Betul tak? Macam dia, "Man anta, hang siapa?" Sa'id ni, wali Allah dia jawab, "Ana Sa'id ibnu Zubair." Sa'id ni bahagia.
bahagia anak orang mulia, anak orang baik-baik. Sa'id, apa? Yaumul Aid, kan? Sa'id bahagia. Sa'id ibnu Zubair, maksud dia orang bahagia, orang baik-baik. Hajjah kata apa? Laisa anta Sa'id ibnu Zubair, walakin anta Sakhi bin Kusir. Sakhi itu apa? Orang celaka, anak orang pemalas. Tuan-tuan, dia hina tu siapa? Bukan Ustaz Abdullah Khairi. Wali Allah. Kalau saya kena hina biasa, dia tak? Kalau saya kena nak tumbuk biasa. Ni wali Allah. Ni Sa'id ibnu Zubair ni, dia kata apa? Sakhi bin Kusir. Sakhi tu apa? Orang celaka, anak orang pemalas. Sa'id tawaduk, dia jawab, mak aku yang melahirkan aku, mak aku tahu siapa aku. Dia jawab balik, umur 76. Dia katakan masa tu 76. Hajjah kata, mak kamu celaka sama dengan kamu. Kalau saya kata apa? Senyap tu Tapi dia jawab balik 76. Kalau kamu kata mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu. Mak kamu sama celaka macam mak aku. Dia jawab ni, pengawal duk dengar tu semua ketak dia. Dia relax lah, 76 tu. Relax lah. Dia kata, wahai Sa'id, celuparnya mulut kau. Wahai pengawal, kau sediakan api neraka yang menyala-nyala, kita bakar dia. Sa'id jawab balik, kalau kamu boleh menyediakan aku api neraka, kamu belum tentu lepas api neraka Allah yang Allah akan sedia untuk kamu. 76 tu. Kita 76 bah, rebah tu Ni 76 ni. Sa'id kata, celaka, celuparnya mulut kau Sa'id. Wahai pengawal, kan, pergi cari duit yang banyak bagi kat dia. Dia bawa mai duit mai. Duit mai bro, bukan brin, duit mai. Duit mai letak ni. Duit kan, duit mai. Kita beri mendapat ni berapa bulan? 17 bulan. Tu pun habis dah tuan-tuan, beri nya pasal. Ni duit mai ni. Allah, duit mai, duit. Kalau kita macam mana? Tapi Sa'id kata apa? Kalaulah duit ini boleh melepaskan kamu daripada api neraka Allah, hang ambil semua. Aku tak mau. Duit mai. Allah akbar ni. Ulama yang dekat dengan Allah, dia tak nampak dunia ni. Ambil. Sa'id kata, apa Hajjah kata, celuparnya mulut kau. Wahai pengawal, kau pergi cari duit apa nama perempuan yang cantik, main menari depan dia. Wali Allah tuan-tuan ni. Perempuan main-main, tuan-tuan tahu orang Arab nari macam mana? Ni dia pakai ni, pakai kain ni tapi dia belah tau. Lepas tu dia ketum tak? Apa boleh tengok tak? Siapa pergi Mesir tahu tu, naik peru atas tu kan. Sebab tu saya kata kalau pi umrah, kalau boleh pi Mesir dulu, lepas tu pergi umrah. Jangan pi umrah dulu, pi Mesir. Habis tuan-tuan. Naik atas peru tu ketum. Umrah habis. Ni menari mami gelek tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Ni main menari ketum. Saya tak tentu Kalau saya tak tentu hak serban ni lagi lagi tentu kan. Ni duk ketum ni. Sa'id tunduk kepala. Wahai perempuan, dia kata, sesungguhnya Hajjaj telah mengguna kamu bukan pada tempatnya. Nanti Allah akan dakwa kamu di akhirat kerana silap tempat ini. Perempuan tu teriak tu. Terus insaf lari masuk tu. Tu dia. Terus lari insaf. Tuan-tuan, saya kalau duit boleh ya. Tapi kalau perempuan belum tentu. Kan dia main tu, abang, terbang aku. Hei, jangan tuan-tuan. Pernah, tuan-tuan tak percaya tak? Tuan-tuan telah simpan nombor saya. Tuan-tuan simpan nombor saya, kan? Lepas tu tuan-tuan simpanlah dalam WhatsApp. Nombor saya tu jangan bubuh Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan bubuh Maimunah. Lepas tu tuan-tuan letak tepi malam ni. Lepas tu saya hantar mesej. I love you. Lepas tu suruh bini buka. Malam ni pakai tak ada, malam Jumaat lah tuan-tuan. Pakai tak ada lah tuan, dia berkeli sampai pagi. Tuan-tuan, tu ni main dengan perempuan ni, Allahu akbar. Tapi dia kata apa? Perempuan ni akan dakwa kamu di akhirat. Allah, menangis perempuan ni masuk. Bila masuk menangis tuan-tuan, ni Hajjaj lagi bengang. Pengawal, kau pegang Sa'id ke lambung dia. Umur 76 pegang lambung sampai ke depan Hajjaj. Jatuh luka habis. Bila jatuh luka, Sa'id radhiyallahu dia baca lillahil masyriq wal dia baca apa? Bukan lambung dulu, dipusing mukanya. Dia pegang tu, wahai pengawal, pusing muka Sa'id. Sebab Sa'id bercakap ni, dia tak tengok Hajjaj, dia tengok kiblat. Dipegang, pusing ni. Umur 76, tahu mana nak pusing kan. Pusing tu,
dia baca Al-Quran, lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situlah wajah Allah. Allah ada di mana-mana. Dipusing dia tengok. Wali Allah ni, bila orang buat dia baca Al-Quran. Wali Allah. Bila dipusing tuan-tuan, Hajjah ni dengar yang Quran bukan insaf, lagi bengang. Bila bengang tuan-tuan, pengawal pegang Hajjah, pegang Said baling, jatuh tuan-tuan. Bila jatuh, luka habis ni. Umur 76 tuan. Kena baling. Kalau kita macam mana? Ada sini 76. Mari kita try baling tengok. 76. Jatuh luka. Bila jatuh luka, Said walillah dia sebut apa? Minha khalaqnakum. Daripada tanah ini aku dijadikan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah aku kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah inilah aku akan dihidupkan semula. Inilah, kalau boleh wahai anak muda, bila mak kita mati, so ayah kita mati, saudara kita mati, kita duduk dalam kubur kan, kita buat turun jenazah, kita ambillah 3 gumpalan tanah. Orang di atas tu bagi lah. Kita ambil gumpalan yang pertama ni, letak depan muka orang yang duduk di bawah tu. Bacalah minha khalaqnakum. Kemudian ambil lagi 1 gumpalan, letak belakang ni, wa fiha nu'idukum, kepada tanah kamu kembali. Kemudian ambil 1 lagi, letak kat tulang selubi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah ini kami akan dihidupkan semula. Kita buat tak macam tu? Buat ni kita mengaji ni, wahai anak muda. Buat lah. Dua tu pegang. Bukan pegang saja, ada doa dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bila dibaca macam ni, Hajjah lagi bengang. Hajjah buat macam mana? Dia lompat atas tubuh Said, sebab Said duduk depan dia. Dia lompat, dia tekan kepala Said ke tanah. Bila dia tekan ke tanah, dia keluarkan pedang yang tajam, dia sembelih Said daripada belakang. Pak! Kata, putih tengok. Bila putih, Said cakap ni tengkok putih ni. Kepala tu duduk cakap wahai Hajjah, kau telah membunuh aku. Kau tak dapat bunuh lagi sesiapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasih aku. La ilaha illallah. Sebut lagi. Ni, tengkok putih dah. Sebut lagi. La ilaha illallah. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang ulama, Dr. Aid Al-Qani, dia kata apa? Tiba-tiba darah tu mengalir daripada baki daging badan ni, keluar melalui ni, tengkok ni. Darah tu keluar jatuh atas tanah. Tiba-tiba darah itu menulis kalimah La ilaha illallah. Tulis kalimah La ilaha illallah. Maka kata ulama ni, Said bukan dia berzikir dengan mulut saja, tetapi seluruh anggotanya ingat Allah. Dia mati dengan La ilaha illallah. Tuan-tuan, sebab tu mereka hina sungguh ni Yazid ni. Sebab apa? Sebab zalimnya gubernur dia. Sebab tu ni pakat hina sungguh. Tapi kita, mereka ni tuan-tuan, duduk di kalangan orang baik-baik juga, kita hina, kita baca. Sebab tu kita hormati mereka. Mungkin ada khilaf. Ada khilaf sesama mereka. Itu. Ini di antara tandanya. Okey? Yazid bin Muawiyah. Seterusnya, maka dipahamkan daripada hadis ini akan bahwasanya awal zaman itu telah ada orang yang menukar dan mengubahkan akan sunnah Nabi kita. Maka pada zaman yang akhir, terlebih banyak daripada orang yang menukarkan dan mengubahkan hadis yang membawa kepada yang lain daripada kehendak hadis itu. Dia kata, kalaulah ni baru tabi'in dah tak mau dah tuan-tuan kepada keadilan Islam. Ni zaman kita ni dah 1491 tahun dah Nabi meninggal. Lagilah berlaku tuan-tuan yang kata kacau bilau tak adilnya agama ni. Bukan tak adilnya akan pemerintahan ini. Sebab disebut ini, tentulah banyak di akhir ni kata orang yang menukar dan mengubah hadis yang membawa kepada yang lain daripada kehendak hadis itu, bahkan membawa ia akan segala yang menjadi akan kemajuan segala maksud mereka itu. Dia kata buat apa kita tengok ni Quran apa semua ni zaman ni tak maju. Ni kita tak pegang Quran ni tengok kita boleh buat hebat daripada tu. Semuanya tak boleh. Kalau ikut Quran ni tak maju, buang kemajuan. Allah, sebenarnya orang yang pegang Quran ni lah orang yang maju. Orang yang nak kepada agama ni lah orang yang maju. Sebab dia jadi engineer yang tak buat benda yang maksiat. Dia ada Quran dalam dia. Takkan dia nak buat benda hal tak elok dia. Tuan-tuan jadi electrician yang pasang elok semua wayar betul. Sebab dia ingat dengan Tuhan tu. Baru ni saya buka dalam ni lah. Tak pernah baca WhatsApp grup ni. Tapi tengok ada satu. Bagus ni.
Tapi dia bukan hadis Nabi. Diceritakan bagaimana ada seorang kan kaya, dia kata apa? Kalau siapa di kalangan kamu, aku orang kaya. Kalau nak harta aku, mai tidur dengan aku sebulan dalam kubur. Macam lah WhatsApp ni. Hampa ni tak baca langsung. Teruk dia hampa. Kadang-kadang kena baca juga, bagus juga. Dia kata, mai tidur dengan aku sebulan, lepas tu harta tu aku dah bagi dah kat peguam aku. Maka boleh ambil. Maka orang ni orang miskin, dia pergi jumpa dekat orang kaya tu, saya sanggup. Akhirnya orang kaya ni mati, maka dia pun sangguplah. Sanggup macam mana? Kubur tu, sebelah kubur tu dikatakan dibuat satu lubang, ada lubang angin. Dan ada lubang tu bini dia hantar makanan. Hantar makanan. Jadi dia pun tidur dalam tu lah. Hari pertama tidur tuan-tuan, dia selalu berjalan, orang miskin, pegang tungkat. Tengah duk tidur tu, tiba-tiba datang malaikat. Dia cerita dalam tu lah. Ni bukan hadis Nabi. Hampa jangan ambil serius sangat. Dia bukan hadis Nabi. Saya duk catat pula. Siapa rawi dia ustaz? Mampu aku. Tak ada ni cerita dalam WhatsApp ni. Cerita kita kena ambil. Cerita kan. Jadi, mai ni, malaikat ni. Malaikat tu tanya, apa yang bersama dengan kamu? Dia kata tak ada apa. Yang ada bersama dengan aku ni, tungkat aku. Tungkat ni. Lalu malaikat ditanya, tungkat ni kamu dapat daripada mana? Dia pun dapatlah, aku beli dekat ni. Dah habis apa semua. Dah tanya apa semua. Esok mai pula. Mai tanya pasal tungkat tu lah. Tungkat ni kamu guna untuk buat apa? Aku mai dalam sembahyang, kaki aku tak larat, ini aku tungkat. Esok mai duk tanya tungkat ni lah. Tanya pasal tungkat, buat apa, beli ni. Habis cukup 40 hari. Lepas korek, keluar. Apa jangan buat serius. Ni bukan hadis Nabi ni. Nampak jadi kan. Akhirnya tuan-tuan, ni buat pengajaran. Akhirnya bila dah keluar, apa yang dibuat? Peguam ni nak ambil duit ni, nak bagi harta ni, nak bagi. Dia kata apa? Aku tak mahu, dia kata. Tera tungkat yang aku bawa masuk dalam kubur, ditanya 40 hari, satu persatu. Kalau harta ni diberi ke aku, macam mana aku nak jawab di hadapan Allah? Nak abang kata dahsyat. Tuan-tuan ingat, kita buat ni tak lepas lah. Jangan bang, satu-satu bang. Satu-satu wahai anak muda. Sebab tu wahai anak muda, buat baik sekarang. Sementara kita muda, jangan kata muda kita enjoy, jangan. Ingat, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sakaratul Maut, kita nak mati esok, kita akan dibayang satu-satu apa kita buat masa hidup dunia. Cuba bayang masa hidup dunia kita pernah buat maksiat. Dia akan bayang satu-satu. Sebab tu masa tu kita akan buat balik apa yang kita buat. Kita akan buat balik apa yang kita buat. Kalau dulu kita pernah buat maksiat tikan yang ikut, kita takut itu kita buat balik. Buat gaya. Kita pernah pernah buat maksiat. Sebab tu wahai anak muda, jangan buat maksiat. Sebab bila buat maksiat, hilang berkat. Hilang keberkatan dalam hidup. Tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu disebut di sini dia kata, mereka nak kemajuan, tapi agama tak nak. Sebab apa? Sebab agama ni menghilangkan kemajuan, dia kata. Itu maksud mereka. Ialah segala kaum muda. Ni kaum muda, dia kata. Orang muda-muda. Kaum muda. Kau ni, dulu ni, kalau rumah kenduri, mereka akan pergi potong tu, akak batang pinang. Hampa tahu tak? Potong akak batang pinang, lepas tu buah dalam ceret, pakai rebus. Lepas tu minum lah. Bila minum tuan-tuan, alhamdulillah malam tu. Malam tu kan ada joget lambak. Ghazal Pati kan. Lepas tu mereka jemput jebung. Jebung, apa tahu tak jebung? Hampa jebung pun tak tahu. Sebab apa? Akulah duduk tepi balai tu, duduk pegang tu. Pegang tiang tu. Jebung naik duduk menari. Jebung tak ada jebung? Pondan. Loh, dia pun tak tahu pun tak. Pondan tu kami panggil jebung. Naik tu dia, betul lah yang lembut je kan. Jadi yang tu tak ada, dia burung. Sebab aku tahu lah aku duduk mengendap. Zaman budak-budak tu. Dulu kita pergi kan. Kira seminggu tu, dia pasang balai tu, ada balai. Orang muda tak tahu ada balai. Bila ada balai tu, jadi esok nak kenduri tu, malam tu dia panggil gen tu Ghazal Pati tu. Jadi jebung ni akan menyanyi alam baladin, depa pun dianya. Aku duduk tepi balai tu, pegang tiang tu lah, duk tengok. Dengan kepiah pun ada. Allah tuan-tuan. Tu zaman tu lah. Ni kaum muda dulu lah. Kaum muda ni sebab ni kitab ni ditulis zaman dulu. Kaum muda dulu lah. Kaum muda dulu kira je tu lah. Kalau kenduri mesti ada Ghazal Pati. Kalau ada kenduri tu mesti ada tarian. Macam lah ni tak ada yang tu. Lah ni pakai karaoke. Ya. Perhatian selamat datang tuan-tuan ke kenduri Ustaz Abdullah Khairi. Okey lah.
Kan? Ataupun Encik bakar semua kan. Oh, lagu macam-macam. Tengok-tengok saya mai. Tuan-tuan, selamat datang Ustaz Abdullah Khairi. Terus. Bila Israel, aku makan pun tak lalu, tuan. Lagu Bila Israel, tuan. Bola Mahir Zain pun tak apa kan. Ini Bila Israel sebab ustaz mai, tuan-tuan. Elok ustaz balik ya. Cinta sakti. Lingkup, tuan-tuan. Ni geng muda ni ya. No. Kalau boleh lagu nasyid tu tak apa kan. Bila sampai tu, Assalamualaikum tuan-tuan, selamat datang. Ni keluarga daripada keluarga Haji Harun. Maksud ni keluarga Haji Harun. Kita tahu tak ada masalah. Boleh lagu elok sikit. Dulu ni tak ada tu, tak ada karaoke tu, tapi merapu. Tak ada masalah kan tu. Persilakan ni keluarga siapa ni tuan rumah. Ustaz Haji Harun. Ni keluarga Haji Harun semua ni. Silalah. Jadi kita sampai-sampai tu minta bagi ucapan sikit. Kita pun Assalamualaikum, saya keluarga daripada ni ucapkan terima kasih, ada beberapa orang tak boleh mai, jadi terima kasihlah menjamu selera, jadi kami pun kenyang mai jauh, salam pun tak apalah, karaoke lah tu. Tak ada masalah, hubung silaturahim, betul tak? Ini buah lagu merapu. Dulu tuan-tuan tahu tak? Dulu ada bukan tu, depa ada tu speaker. Bubuh atas pokok panggil. Mula-mula apa? Mula-mula Ismail Hashim Nalladhi Ismail Hashim. Lepas Ismail Hashim Suraya. Apa kan tahu? Zaman saya dulu speaker, pakai speaker. Bila dengar tu seronok tahu. Dulu hamba cerita kat hamba ni sebab hamba tak tahu. Pakai speaker. Kalau kira sebatu dengar lepas tu mula-mula baca Quran. Lepas tu Suraya. Lepas Usraya, P. Ramli. Lepas Mem Jais. Lepas tu lagu Hindustan. Lepas tu dia merapu tu kan. Allah, tu dulu tu. Ni kaum muda ni dulunya. Tu disebut itu kaum muda. Kenuri ada jenis tu. Lepas tu bersanding pun ada lah, tak ada lah kan. Bersanding tu kan. Kalau bersanding pun lah ni pakai tudung elok lah dulu. Pengantin bersanding hampa tahu kau apa dulu? Hanya mandi ya no. Kau apa? Ke-4 pagi. Ustaz Mat jawab. Ni yang kami ni mengantuk tak kira dah. Awak lambat dah. Pukul 4 pagi. Punya make up. Keluar muka macam hantu Cina. Dulu tuan-tuan. Tadi kau betul lah. Allah tak ada dah no. Allah simple lah tuan-tuan. Ni cerita. Kerana kaum muda. Kerana pendek pelajaran mereka itu. Masa ilmu tak ada. Sebab dulu orang tak mengaji. Sebab dia kata kalau mengaji, kita faham, lagi kena buat. Tak payah mengaji, biar tak tahu langsung. Jadi senang nak buat apa pun. Tu jenis ni. Dengan sebab digunakan pada segala masa itu bagi kerana menuntut dunia jua. Ni kaum yang muda ni. Kaum dulu ni. Tuan-tuan, mereka tak maulah benda-benda yang nak mengaji agama. Sebab menyusahkan. Jadi mereka fikir apa? Buang masa daripada menuntut tu, lebih baik duk cari dunia. Supaya jadi luas dunia mereka itu. Supaya apa yang ada ni semua dunia. Dunia tu penting tak? Penting. Jangan kata aku tak mau dunia. Biar kita lagi mengaji. Kalau kita dulu bisnes kita satu kedai buat jadi 2 kedai. Ada 2 kedai, aku mengaji alhamdulillah ada 2 kedai. Ni ada orang saya sejak main mengaji dengan Ustaz Abdullah Khairi, kedai-kedai semua jual habis. Tak mau. Abang Haji biar kedai banyak Abang Haji. Bila duit banyak kita boleh bantu orang. Kita boleh keluar zakat, boleh keluar sedekah. Orang makan, doa kita lagi. No? Kalau tuan-tuan ni anak muda jangan. Bila dah mengaji, tak mau, kerja pun tak mau. Nak main mengaji, dah. Lagi kita mengaji, lagi dunia kita nak. Sebab apa? Dunia ni sebagai mazra'ah jambatan kita. Untuk tanam tu nak pergi akhirat. Kalau tak ada duit, tuan-tuan tak boleh main malam ni. Sebab nak main pun kena bau minyak motor tiap. Betul? Jangan nak main pula. Ustaz, minta RM5 Ustaz. Kenapa? Main mengaji dengan Ustaz, duit tak ada. Agak-agak betul lah. No? Sebab tu dunia ni kena ada. Kalau tak ada dunia, macam mana kita nak pergi Mekah? Kan orang kata Ustaz, sebab tu kita banyak sebut bab bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan, Nabi yang tak pernah buat, kalau kita buat, dia kata bid'ah, dolalah. Kalau Nabi tak pernah buat, saya nak tanya. Ada yang Nabi tak buat, tapi kita kena buat. Contohnya nak naik kapal terbang, Nabi tak nak buat. Tapi kita kena naik kapal terbang untuk nak pergi Mekah. Betul tak? Itu benda yang Nabi tak pernah buat, tapi kita kena buat. Contohnya kita
Lepas tu ada, ni bukan ibadat. Nak naik kapal terbang ni ibadat. Nak pergi buat haji. Sebab tu kita kena fikirlah bab-bab ni tuan-tuan. Takut kita tak apa nak faham. Jadi tuan-tuan dia kata, ni menuntut dunia jua supaya jadi luas dunia mereka itu dan tinggi kemegahan mereka, cari dunia sampai lupa akhirat. Nak rasa hebat dunia. Yang tiada kekal ia pada dunia dan tidak nampak mereka itu akan kemegahan yang kekal itu. Mereka tak nampak bahawa yang kekal ialah akhirat, yang kekal abadi. Dunia ni sementara aja. Orang yang mati dah banyak dah. Mereka tak tinggal apa pun untuk kita. Tapi yang mereka tinggal mungkin ada yang manfaat. Contohnya apa? Ni surau ni ada orang yang buat dah. Ni manfaat bagi dia. Manfaat. Sebab tu tuan-tuan fikirlah apa yang kita boleh tinggal di dunia ni untuk manfaat akhirat kita. Sebab mati orang akan ingat kita tuan-tuan, tahu tak berapa hari? 2 minggu lah. Tuan-tuan, 2 minggu lah. Lepas kenuri yang ke-7. Kenuri 7 lepas tu orang tak sebut lah. Tak percaya tuan-tuan mati lah. Tak percaya mati lah. 7 hari lah. Bini kita ingat berapa hari? Tuan-tuan tahu tak bini kita? Kematian suami berapa lama? 4 bulan 10 hari, betul tak? Dia ingat kita tu 4 bulan 10 hari lah. Dia tunggu bila nak habis. Bila nak habis. Habis dia tak ingat dah. Betul yang pada gelap apa? Tak tahu. Mati kita ni, orang ingat kita 2 minggu lah. Tu pun kalau kita ada benda baik, dia akan ingat lah. Allah khairi dah mati dah. Dia benar. Ada orang sebut kan. Kalau tak ada apa, 2 minggu lah. Tu pun dia berkata, Alhamdulillah, mampus lah orang tu ni. Tu tak mau orang tu. Isteri kita ingat kita 4 bulan 10 hari lah. Habis tuan-tuan, tak ingat dah orang pakai duk tengok. Lawa janda. Tak tengok kan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadikan dunia ni bukan kemegahan kita, dia sebagai jambatan yang tak kekal untuk kita. Tapi akhirat yang kekal. Ialah kemegahan di dalam negeri akhirat yang kekal itu. Maka sanya kemegahan di dalam akhirat itu ialah segala nikmat syurga. Sebenarnya kita ni nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kan. Yang kekal abadi. Sebab tu disebut dalam Quran, syurga apa? Innalil muttaqina mafaza. Syurga ni disedia untuk orang yang bertakwa aja. Innalil muttaqina mafaza. Untuk orang yang bertakwa aja. Apa dia takwa tu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa Allah larang. Tu takwa. Maksud dia, benda yang maksiat kita tak buat, kita ikut. Benda yang kita suruh semayang, kita semayang. Sebab tu wahai anak muda, semayang tak ada qada tau. Ni seulang kali lagi ni. Qada semayang kerana 3 perkara. Pertama, kerana tertidur. Faham tak? Tertidur. Tidur, jaga, pukul 8. Allah! Bangun terus qada. Jangan tak faham, qada lepas lahak. Semayang tak ada qada. Kecuali tertidur. Ataupun terlupa. Contohnya saya kuliah malam ni. Kuliah terlupa. Tengok-tengok azan subuh. Allah, insya tak sembahyang ni. Tuan-tuan punya seronok kan? Seronok apa? La boleh nak dah seronok. Nak subuh apa lambat lagi. Jam tu pukul 8:05 minit. Kurang jam punya jam. Aku ingat. Tak bergerak-gerak. Hampa tolonglah bor bateri tuan. Dia tengok lah, pukul 8 lagi. Rupanya jam mampus. Ni betul. Terlupa. Jangan buat lupa. Yang ketiga apa? Pitam. Tidur. Terpitam. Maksud dia tengah-tengah pitam. Jaga-jaga dah masuk. Waktu asar dah. Kita zuhur tak semayang. Tu terus bangun qada. Jangan kata saya kerja, sibuk, saya qada. Tak ada. Qada tak ada. Jangan pula dah mati-mati. Tolong ustaz ni saya nak keluar fidyah. Saya tanya, fidyah tu untuk apa ni? Bapak saya semayang tak tinggal kat 3 bulan. Semayang tak ada fidyah bang. Semayang qada pun tak boleh. Hang keluar. Fidyah ni untuk apa? Puasa. Fidyah ni untuk siapa? Fidyatun ta'amu min miskin. Bagi orang miskin. Ingat, fidyah tu bagi orang miskin. Dengan ni mai tinggal kat masjid Surau Lahak Yui. Berapa ni? 10 kampit. Ni apa? Fidyah mak saya. Yang makan ni tuan-tuan miskin kah? Fidyah ni untuk orang miskin. Yang ada ni, yang miskin ada lah. Tapi makan semua. Bukan miskin pun. Ni tak? Tak terangkat takutnya. Fidyah tu macam mana? Orang yang tinggal puasa sehari 1
Cupak. Satu cupak sehari. Kalau 30 hari, 30 cupak. Macam mana nak kira? 30 cupak, satu gantang 4 cupak. 30 cupak bagi 4. Berapa? 7,5 gantang. Aku pandai matematik. Aku tipu pun hampa bukan tahu. 30 bagi 4, 7,5. 8 gantang. 8 gantang lah. Maksudnya sebulan tu 8 gantang. 8 gantang berapa? Satu gantang di sini berapa? Siapa duk jadi amil tau? Ustaz Mat, apa tak? Satu gantang Pulau Pinang. RM8 lah. 7. RM7. RM7. Maksudnya 8, 7 kali 8. RM56 saja. RM50 tu macam mana? Pergi beli beras bagi orang miskin. Faham tak? Itu kalau sebulan. Kalau tertinggal ada banyak bulan, dia kena ganti-ganti, tambah. Tu kena tahu tu. Sebab tu tuan-tuan ingat, qada semayang tak ada kecuali 3 aja. Macam mana? Kita kena qada lah. Ada orang tanya, ustaz ni macam mana? Ni baru ni ada Rora kata tak payah qada. Tidak. Sebab kalau nak qada kita tinggal banyak. Oh, sonok banyak. Hak jenis tak semayang Ingat, mampu buat. Sebab benda ni tuan-tuan bukan benda sunat, benda yang wajib. Tiba-tiba saja kita tak buat. Cukuplah astagfirullahalazim, tak payah qada. Oh, belambak tak payah semayang semualah. Kita umur 40. Kita qada. Kita apa? Kita taubat. Untung banyak macam tu. Jangan memudahkan agama. Agama ni mudah, tapi jangan mudahkan dia. Menyebabkan menjadi keliru kita. Penin kita lah ni tuan-tuan. Banyak fatwa sangat. Aku pun tak tahu tuan-tuan. Hak Rora ni pada Ruru lagi, Ariuru lagi. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tu. Kita nak cari syurga. Syurga tu apa? Untuk orang yang bertakwa. Saya sebut innalil muttaqina hadaiqa wa a'naba. Bila orang yang bertakwa dimasuk syurga, hadaiqa wa a'naba, disediakan esok ialah kebun-kebun kurma. Hadaiqa wa a'naba, bukan saja kebun kurma, kebun anggur. Wa kawa'iba atraba, pasangan yang sama umur. Ni kita nak ni nak masuk syurga ni. Pasangan yang sama umur. Setengah kata 25, setengah kata 35. Kemudian apa? Wa ka'san dihaqa, ada segelas air yang diberi minum kepada ahli syurga. Namanya tertulis, sekali minum hilang dahaga selama-lamanya. Wa ka'san la yasma'u nafiha lagwan wala kidzaba. Kamu tak dengar dalam syurga nanti benda yang tipu dan lawa. Ni nak abang ni. Syurga esok yang tipu tak ada dah. Tuan-tuan, kita bersyukur banyak-banyak kerana minyak takkan naik. Dah kali minyak naik juga. Dah abang 5 ringgit naik 2 kupang. Tuan-tuan bayang bila 2 kupang nak turun start senang tak? Dia ambil 6 kali nak turun, pandai dia. Dia pandai. Jadi 6 kali tu dan lah dekat pihak raya. Faham tak? Memang menipu semua. Allah Akbar. Kali naik 2 kupang. Untuk bayang naik berapa kali ni? Dah 2 ringgit 3 kupang lah. Hampa tak apa naik. Maybe aku orang bagi BMW. Tonton bayang tengok boh 486. Pi perlih patah balik habis. Baru ni dapat BMW satu. Ada seorang hamba Allah bagi. Bagus dia. Dia bagi dah ustaz. BMW. Kita pun berapa bagi kat saya? Ustaz ambil tak ambil. Geran dah tak? Tanya geran dulu Bagi kunci geran tak bagi. Dia kata saya tak habis bayar ni 2018 baru habis. Saya kata lah tu saya bawa laju. Saya kalau bawa 200 tak apa. Kalau kena saman macam mana? Saman saya bayar ustaz. Dia tolong bayar saman. Saya kata kalau rotek mati tak apa saya apa hidup. Minyak ustaz boh dia tak. Minyak dia bola belakang. Dah tu dapat BMW tuan-tuan, minyak naik pula dah. Allah. Duk penin lah. Bubuh tu penuh 180 tuan-tuan. Pi matin balik habis 3000 cc. Allahu Akbar. Mampu. Tu duk fikir kalau depa bagi 200 makan mudah. Allah, ustaz pun nak makan buat tuan-tuan. Tuan nak fikir. Sebab tu tuan-tuan tak ada benda tipu dah. La yasma'una fiha lagwan wala kiz. Syarat dia orang bertakwa. Itu syurga. Yang tidak hasil ia melainkan dengan 2 perkara. Ni 2 perkara apa ni? Dengan tinggi ilmunya. Ni kita nak masuk syurga ni. Pertama kena jadi orang alim. Orang alim tu tak semestinya mengajar kan. Alim untuk diri kita, kita boleh mengajak bini kita jadi Bini kita kan. Jadi sebab saya nak tanya, siapa kakak yang main dengan suami dia?
angkat tangan. Seorang pun tak ada. Seorang, dua, tiga, empat. Okay, siapa main dengan bini dia? Tak ada. Kakak main dengan bini mana? Laki mana? Mereka main dengan laki lain tu. Hampa teruk. Tak mengaku bini, korang ajar. Oh, jantan macam tu lah. Tu tengah hidup. Tu bini duduk belakang tak mengaku. Kalau mati lagi tak mengaku. Teruk hampa teruk. Bini pun tak mengaku. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih pertama jadi orang alim. Orang alim macam mana? Boleh didik bini kita jadi. No. Bila macam mana? Bila bini kita tolak jadi imam, kita jadi imam. Allahu Akbar. Bini duduk belakang. Oi, bini seronok. Bila suami boleh jadi imam. Dia tak? Dia baca tak sedap pun tak apa. Tapi suami dia. Boleh jadi imam. Allahu Akbar, kita pun sedap. Bini kita. Tuan-tuan boleh tak? Tak boleh suruh bini jadi imam. Allahu Akbar. Kita duduk belakang. Bila nak sujud? Bila nak sujud? Sujud ya telah ayat li'ah. Dapat terima kena mapu. Yang mudah kalau tak mapu kan boleh. Malam ni malam Jumaat pula. Dia ambil gelak nikah dah kan. Berapa sikit boleh dah no. Tu mesti ada ilmu tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan ni hebat tengok. Orang perempuan berapa ramai dalam? 2, 4, 6, 8, 10 lebih kurang 30 orang. Mereka semua jamin syurga. Kita belum tentu. Sebab tu tuan-tuan, jadilah orang perempuan. Tinggi ilmu agamanya. Dan yang kedua apa? Dengan banyak berkhidmat kepada Allah dengan amalan ibadat dari yang wajib dan yang sunat sebagaimana kemegahan nikmat dunia jua. Jangan lupa buatlah ibadat masa hidup kita ni. Jadi suami yang baik, isteri yang salihah. Jadi anak-anak yang soleh. Sebab apa? Sebab khidmat untuk Allah. Hablum minallah ni. Kita kena ada dua tau. Pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ni tuan-tuan, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu dalam satu hadis dia kata apa? Ihfadillah yahfaduk. Setengah kata ulama, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, maksudnya jaga benda yang Allah suruh, Allah jaga kita. Takkan buat maksiat. Yang kedua, hablum minan nas. Dengan manusia. Hablum minan nas ni kena jaga. Ni kita ni orang lah ayu ni tolong tuan-tuan habaq sikit lah. Saya nak habaq juga dalam kuliah ni live ni tuan. Dia perlu lepas lembu tuan. Tolong tuan-tuan, siapa yang ada lembu ni. Makan habis tuan. Makan kita beli tanam baru ni beli pokok dokong dekat 30 ringgit. Tengok tinggal batang lah. Kita memang dokong sungguh. Tuan-tuan tolonglah siapa punya lembu ni tolong tambatlah. Tuan-tuan kena ingat, hak jiran ni wajib jaga. Tak masuk syurga Nabi kata kalau tak jaga hak jiran. Tuan-tuan bayang dia beli apa semua, memanglah dia pagak. Bukan saja pagak, dengan pagak lembu entam. Ni orang lah kita ni tolong tuan-tuan, lembu tolong jagalah. Bukan saya ni, depa main habaq saya, ustaz ni lembu siapa ni? Saya kata tak tahu. Hang ambil tali tu hang ikat. Saya kata, ambil tu ikat sebab dia ada tali lebih dah lepas. Ambil tu ikat. Sebab dia ada hablum minan nas, kena hubungan dengan manusia ni. Ikat tali tu. Kemudian tunggu tuan tu main macam mana. Tapi tak tempat kita nak pegang tali pun tak ada. Saya kata try lah ambil. Ada seorang tu geram ustaz. Saya nak buat buluh runcing. Dia tahu nak buat apa? Aku nak sular ni. Dia main aku nak baling bertambah perut. Saya kata jaga. Ni lembu ni mati esok dia dakwah hang di akhirat esok. Sebab hang bunuh dia tanpa sebab. Walaupun lembu ni tuan-tuan tak ada masalah. Lembu ni tak ada masalah. Tapi yang tuan tu dia lebih kurang macam lembu. Lembu ni tak ada masalah, tuan. Lembu tu makan alhamdulillah kenyang. Tapi yang tuan tu esok, tuan-tuan kena ingat, tuan ni dia lepas lembu ni makan hak orang, maksud dia berhutang. Bila berhutang, tuan-tuan dia kena bayar hutang. Jadi tuan ni kena mai jumpa tuan-tuan. Saya ni lembu saya makan ni, saya kena minta halal. Tidak tertangguh dia untuk naik roh dia ke langit. Jaga tuan. Sebab tu kita nak habang lah, tolonglah yang pegang lembu ni, tolong ikat lah, tolong buat lah. Kan, tuan tak apa lah. Ni kampung ni tahu kami. Lembu banyak, bukan sekor. Kalau sekor tak ada masalah. Kita boleh simpan untuk raya korban. Ni masuk sekali sampai 12 ekor. 12 ekor. Tolong tuan-tuan habang lah kepada pemilik lembu ni. Jangan lepas lah. Tolong ikat. Sebab apa tuan-tuan?
Sebab kita kena jaga hablum minan nas, hak kita dengan sesama manusia. Satu lagi, hablum minal ardi, ini tambahan. Hubungan kita dengan pokok-pokok ni pun, dengan binatang, semua ada hak ada. Sebab esok di akhirat kita bangun, tuan-tuan tahu tak apa yang Allah akan tunai dulu? Allah akan tunai hak ni binatang-binatang ni dulu. Yang mana binatang pernah tanduk binatang ni tanpa sebab, dia akan bangun tanduk balik. Kemudian baru dimatikan. Semua ni dulu, barulah esok dengan kita. Hak kita pula. Allah akan tunai hak binatang ni. Habis, binatang ni akan habis semua. Tak ada. Kemudian barulah tunai hak kita. Sebab tu kita kena jaga hubungan ni. Sikit lagi insya-Allah. Dan dia kata, ya, dan sunnah bagi sekalian nikmat dunia juga, maka tiada hasil yang melainkan dengan dua perkara juga. Okey, yang tadi ni nak tunai, ada dua lagi pula. Dengan tinggi ilmu pengetahuan cara dunia. Jadi maksudnya dia kena ada ilmu juga. Ilmu dunia tinggi dengan pandai bahasa dan halus daripada sekolah orang putih, maka ketika itu dapatlah ia akan pangkat yang tinggi. Ni dia kata ni terbagi dua orang dunia ni. Pertama apa? Pergi mengaji sekolah orang putih, mengaji dunia, dapat pangkat tinggi. Ni dia kata huraian tentang hak tadi tu. Dengan yang kedua, dengan banyak kaya harta dunia, maka mana-mana orang yang luput, lam wa patah tu luput, maksud dia habis. Dengan keduanya, nescaya jadi hina dan malu pada dunia tu. Kalaulah tuan-tuan, dia duk ambil dunia benda ni, pergi mengaji, naik jawatan besar, tapi akhirat tak ada. Maksudnya dia bukan dapat dunia tu, dia rugi dunia. Sebab jawatan tu dia besar, dia tak bawa untuk akhirat. Sebab tu kita nak ni dua ni. Dunia dapat, akhirat dapat. Ni penting. Kan? Dunia dapat, akhirat dapat. Tuan-tuan pernah tahu tak pegawai daerah Selatan ke ni? DO. Tuan Haji Jasni. Kita sebut dia pencen, baru pencen 1 Februari baru ni. Allah bagusnya manusia ni. Ini yang kita nak. Dia pencen tu tuan-tuan, orang rasa ya Allah pencen lah seorang bos yang bagus. Bos yang sembahyangnya dijaga. Qurannya dibaca tuan. Ni, bila nak mula ni majlis tu, mesyuarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ni orang yang nak. Mula dengan kalimah Allah, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Ini orang yang kita nak. Bila nak makan, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa dulu. Ni orang yang kita nak. Pemimpin macam ni, orang yang bila dia pencen tuan-tuan, orang rasa ya Allah kehilangan besar. Jadi kita sambung insya-Allah. Dengan banyak kaya harta dunia, maka mana orang yang luput dengan keduanya, nescaya jadi ia hina malu pada dunia itu. Demikian juga mana-mana orang yang luput dengan kaya ilmu agama dan dengan kaya ilmu ibadat, maka jadi hina dan malu ia pada negeri akhirat. Apa huraiannya? Pada bulan depan insya-Allah kita akan huraian. Kita berhenti setakat ini. Ada persoalan yang nak tanya? Boleh jawab, saya boleh jawablah. Tak boleh jawab, kita tangguh. Ada tak wahai anak muda? Tak no. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.